Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk dan saya nak masak gulai ikan, kari ikan. Kari ikan ni sangat-sangat istimewa. Sekali makan tu mesti nak lagi lah, kalau boleh hari-hari pun nak gulai. Jadi cuba tengok bahan-bahan yang diperlukan. Yang di ujung sana ialah ikan. Saya guna ikan tenggiri ya. Kepala ikan tenggiri, 1 ekor ikan tenggiri dan 2 ketul isi ikan. Kalau nak guna ikan kembung, guna 1 kilo. Ataupun dalam 10 ekor ke, macam itulah kan. Okay. Ataupun nak lebihkan sikit ikan pun boleh. Bahan dia ialah guna serbuk cili, brand apa pun tak apa, serbuk cili. Kemudian rempah kari yang kecil ni 2 bungkus. Kemudian minyak 1 suku cawan. Kemudian garam, gula dan sedikit serbuk perasa. Kemudian guna asam jawa ya. Asam jawa ni untuk buat air asam jawa. Jumlah asam yang diperlukan ialah banyak ini. Air asam jawa tu kita buat dalam setengah cawan cukup lah kan, ataupun lebih kental lagi. Kemudian ini ialah halba campur. Halba campur ni di negeri Kedah mesti dimasukkan bila nak buat gulai, bila nak buat kari, mesti guna halba campur. Kemudian hirisan lengkuas. Hirisan lengkuas tu saya buat 3 hirisan. Kemudian ini ialah bawang besar setengah biji ataupun 1 biji. Kemudian halia banyak sikit. Bawang putih dalam 7 ulas. Bawang merah dalam, kalau yang besar tu dalam 4 ulas. Kalau yang kecil tu kena buat banyak lah, dalam 6 ulas macam tu. Kemudian ini ialah tomato. Tomato ni saya guna 2 biji. Saya kisar macam ni. Kisar halus. Jadi selalunya kita buat gulai, buat kari guna tomato biji kan. Tapi dalam resipi saya ni, tomato tu kita tak masukkan dalam belahan ataupun sebiji, tapi kita blender. 2 biji tu kita blender bagi halus. Kemudian saya masukkan kacang bendi. Kemudian yang istimewa dalam ni ialah daun kesum. Kalau buat gulai, kalau gulai ikan saja, mesti saya masukkan daun kesum. Daun kesum. Kalau ada bunga kantan, boleh tambahkan bunga kantan. Ataupun masukkan bunga kantan sahaja, atau mana-mana satu. Campur pun boleh. Gulai sangat-sangat sedap. Lepas tu, yang ini santan 1 kotak. Santan tu terpulang. Kalau kata nak guna setengah kotak pun boleh, nak guna 1 kotak pun boleh, ataupun nak guna 1/3 kotak boleh. Kemudian ayak saya hanya guna 1 cawan sahaja. Ayak untuk buat gulai ni saya guna 1 cawan sahaja, sebab tak perlu ayak yang banyak, sebab nanti dia akan jadi kuah yang banyak sebab kita masukkan santan lagi dan kita masukkan ayak kisaran tomato lagi. Kemudian nanti kan benda bahan semua kan dia akan mengeluarkan air dia. Jadi memang akan jadi kuah yang pekat, kuah yang cantik, kuah yang sedap. Memang pastilah kuah tu memang sedap. Macam itulah bahan-bahan dia ya. Ni bahan-bahan untuk buat gulai saya. Untuk buat gulai cara saya. Memang sedap. Jadi siapa-siapa yang nak belajar cara-cara gulai orang Kedah, boleh buat macam ni. Di sini perbezaannya ialah buat gulai orang Kedah memang masukkan tomato, tapi di sini saya kisar tomato. Tomato nak guna 2 biji tu saya kisar 2 biji. Jadi kita masukkan tomato kisar. Lepas tu yang lainnya semua adalah bahan sama.
Cuma saya masukkan daun kesum. Kalau tak ada daun kesum boleh guna bunga kantan ataupun yang mana-mana satu, ataupun nak masukkan dua-dua pun boleh. Itulah bahan-bahan dia. Saya nak tunjukkan cara-cara untuk membancuh rempah kari. Okay. Kita masuk dalam nak masak kari ni, saya masukkan 2 rempah kari ya. Dua rempah kari. Kemudian mesti guna serbuk kari ya. Serbuk cili. Ni saya ambil serbuk cili 1 sudu, 2 sudu. Sebab tujuan serbuk cili ni dia tak pedas. Dia bukanlah pedas seperti cili kan. Tapi serbuk cili ni tujuan penggunaan dia ialah supaya selain rasa pedas sikit kari tu, dia akan menjadikan warna kuah berwarna merah yang cantik. Jadi bila kita bancuh serbuk kari nanti, kemudian kita masukkan serbuk cili sekali, kemudian dia akan jadi warna merah yang cantik. Cara-cara nak bancuh dia ya, ayamnya ni. Bancuh tu agak kental ya. Bagi kental, jangan terlalu cair dan jangan terlalu pekat, sebab nanti bila nak masuk dalam kuali tu, kita supaya dia senang dikacau dan tidak hangus. Bancuh kental macam tu lah. Nanti bila tumis baru dia boleh masak dengan cantik kan. Kalau kita bancuh cayak sangat, nanti rempah ni dia tak dapat masak dengan cantik sebab dia dah cair dah. Jadi kalau kita bancuh pekat sangat, rempah ni dia akan jadi hangus. Dia akan mudah hangus lah sebab dia terlalu pekat. Kita nak kacau dalam kuali tu pun tak boleh. Okey. Cara nak bancuh rempah kari macam tu. Bagi kental macam tu.